Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماءهم شر ما تحت عديم السماء منهم تخرج الفتنة وفيهم تعوم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Yang berusaha sahabat pengurusi majlis yang berbahagia, Tuan Guru Ustaz Safwan Surat, yang berbahagia pengurusi Masjid Al-Muttaqin Parit Tengah dan ahli dan kuasanya, para alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita merafak syukur kita kepada Allah pada pagi ini. Dengan izin daripada Allah kita dapat bersama-sama dalam majlis haul Syekh Abdul Qadir Jalani, dan moga-moga kehadiran kita ini semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Para hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tadi saya mendengar penceramah pertama sebut daripada awal tuan-tuan. Saya dengar satu persatu, banyaklah tu tuan-tuan. Dia sentuh mengenai zikir. Yang paling saya seronok sekali dengar ialah Syekh Abdul Qadir Jalani isteri 4. Itu yang paling seronok saya dengar tu. Kemudian yang kedua saya seronok dengar dia kata Ustaz Razali isteri 2. Dan dia kata Ustaz Safwan 1 pun tak ada. Jadi saya jawab gantinya kat sana tu ramai. Gantinya kat sana tu ramai. Tentang Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dalam sejarah Imam Ahmad, pengasas kepada mazhab Hambali, disebut dalam sejarah. Hari ini bininya meninggal, besok nikah lagi dah. Imam Ahmad ditanya kenapa kubur belum hilang merah lagi, dah kahwin. Dia jawab, aku tak suka tidur seorang-seorang. Itu siapa dia? Ulama yang mengasaskan mazhab Hanbali. Dia tak suka tidur seorang, tuan. Jadi mana-mana yang seorang tu cari je lah. Ikut siapa? Sunnah ulama.
Sunnah ulama tu juga datang daripada sunnah Nabi. Sebab Nabi pesan al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama tu pewaris Nabi. Dan alhamdulillah tuan-tuan, kita dengar nasihat ulama ni. Dengar nasihat ulama, jadi maknanya biasanya tuan-tuan ulama ni dia, tadi pun sebut imam kena tengok-tengok kan. Jadi imam dulu yang kena cari kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pagi ini saya nak cerita tuan-tuan. Kalau nak cerita sebagaimana Ustaz Safwan cerita, dia dah cerita dah kita pada keutamaan zikir, pentingnya zikir di dalam hidup kita. Tetapi yang pada pagi ni saya nak buat tajuk lain sedikit daripada apa yang Ustaz Safwan cerita tuan-tuan. Yang saya nak bawa tajuk ni dia tak jauh beza, tapi yang saya nak bawa sedikit untuk panduan bersama. Kita ni tuan-tuan, bila dah biasa berzikir, dah biasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dah biasa, bila dah biasa ni, biasanya tuan-tuan disebut dalam Al-Quran maupun hadis, dia biasanya akan diberikan fadlun. Fadlun tu dipanggil kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dalam sejarah Islam untuk kita faham kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman yang Allah Ta'ala dipilih sebagai Nabi dan Rasul. Kemudian ada satu jawatan lagi pada dia, iaitu sebagai ketua kerajaan. Nabi Allah Sulaiman ni dia sebagai Nabi dan Rasul dipilih oleh Allah. Kemudian Allah Ta'ala berikan dia satu lagi jawatannya ketua kerajaan. Itu pun jawatan tu dia minta. Dia kata dengan Allah Ta'ala, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, Kau berikan aku satu kerajaan yang mana orang tak akan dapat macam mana aku punya kerajaan. Aku seorang aja yang adil. Kan? Orang lain tak adil. Maka Allah Ta'ala berikan kepada dia. Kerajaan dia punya hebatnya tuan-tuan. Saya nak sebut sikit tuan-tuan untuk sebagai kita kena faham. Nabi Allah Sulaiman AS kerajaan dia bukan sekadar mentadbir orang, jin pun dia takbir. Jin pun dia takbir. Kemudian Nabi Sulaiman AS dia punya SB dia tuan-tuan, bukan orang, burung SB dia. Mana ada kerajaan dunia burung sebagai SB kecuali Nabi Allah Sulaiman. Sebab Nabi Sulaiman minta di kerajaan ni orang lain tak boleh ikut. Kemudian Nabi Allah Sulaiman AS dia punya kontraktor zaman dia tak macam zaman kita. Nak contohkan tuan-tuan. Maka Nabi Allah Sulaiman AS bila dia tulis surat kepada Puteri Balqis, isi kandungan surat tu dia kata innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Disebut dalam surah Syu'ara ayat 30-31. Allah Ta'ala kata dalam Quran menggambarkan kisah Nabi Sulaiman. Dia kata ini daripada Nabi Sulaiman dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kamu kena datang kepada aku sebagai seorang Islam. Wa atuni muslimin. Kena menerima Islam. Sampai kepada Puteri Balqis surat tersebut. Puteri Balqis tuan-tuan musyawarah nak datang jumpa Nabi Sulaiman. Tapi masa dia nak datang tuan-tuan, Nabi Sulaiman musyawarah. Musyawarah dengan siapa? Dengan dia punya pembesar-pembesar dia. Siapa boleh bawa istana Puteri Balqis depan dia? Musyawarah tuan-tuan, rupa-rupanya Nabi Sulaiman bentang kontrak. Kontrak apa? Bawa istana daripada Oman, kalau sekarang ni tuan-tuan, ke Palestin. Oman, selatan Yaman, ke negeri Palestin. Musyawarah, buka tender. Nabi Sulaiman buka tender. Maka bila ada tender tuan-tuan, mesti ada fight kontraktor. Tak itu tuan-tuan. Jadi kontraktor pun datang. Dua kontraktor fight last minute dua. Satu kontraktor ataupun kontraktor Asif Barkhia, satu kontraktor Jane Aprik namanya. Dua fight tu. Maka Jane Aprik ni ajukan dia punya kertas proposal. Dia kata Nabi Sulaiman, bila ajukan, Nabi Sulaiman tanya, aku tengok kau punya proposal ni, ini berapa lama ambil masa? Tu je nak tahu. Semua dia punya kerja nampak cantik, dia punya proposal bahasa Melayu apa tu kan? Kertas kerja lah. Kertas kerja ni memang cantik lah ni. Cuma dia tanya ni masa ni berapa lama? Maka Aprik kata qabla an taquma min maqam. Sebelum kau angkat punggung daripada istinggasana, dia ada di atas. Cuba tuan-tuan tanya kerajaan dunia hari ni, siapa boleh lawan kontraktor Aprik? Belum angkat punggung dah ada kat depan. Kita tanam sawit 3 tahun baru berhasil. Tapi ni belum angkat punggung. Itu kontraktor zaman Nabi
tak boleh lawan. Tapi Asif Barhiak pula datang. Dia kata lantarkan dia punya proposal. Nabi Sulaiman semak-semak pun bagus juga. Tapi tanya berapa lama kau ambil. Qabla ayat tak ilai qatafu. Sebelum kepada kelip mata dah ada kat depan. Tadi belum angkat punggung, ni belum kelip mata dah ada dekat depan. Nabi Sulaiman AS tengok dia punya kontraknya hebat-hebat. Tak ada orang boleh lawan. Tapi ujung dia kata apa? Hadza min fadli rabbi. Nabi Sulaiman ungkapkan, dia kata hadza min fadli rabbi. Ini adalah kurniaan daripada siapa lagi yang lebih hebat kerajaannya daripada Nabi Allah Sulaiman AS. Siapa dia pemberian yang Allah Ta'ala beri hebat lebih daripada Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman dapat benda tu semuanya. Dia kata hadza min fadli rabbi. Ini adalah kurniaan daripada Allah. Saya bawa cerita tu tuan-tuan nak buat satu perbandingan begini. Orang ahli zikir ni tuan-tuan, bila dia berzikir, dia rasa dah dekat dengan Allah, dia akan ada dua dia punya masalah. Satu fadlun, yang kedua iktibarun. Nombor satu kurniaan, nombor dua ujian. Itu dia akan ada dua ni. Bila orang dah ahli zikir, biasalah tuan-tuan, kita dah tua-tua ni, biasa rajin berzikir, dah ingat nak mati, kan? Masing-masing dah ingat nak mati, jalan pun dah pakisal, kan? Itu semua jenis apa? Peringatan untuk mati. Bila nak mati ni, kita barulah nak sembahyang rajin berjemaah, nak wirid pun rajin. Dulu masa dengar bang tuan-tuan, buat-buat tak dengar tu, walaupun dengar dulu. Sekarang ni dengar bang, dah mula nak ambil berat. Kenapa? Dah ingat nak mati. Masa itulah khusyuk punya zikir tuan-tuan. Cuma tuan-tuan, orang ahli zikir ni pun bukan senang nak dengar nasihat. Kan? Saya contohkan satu. Tadi pengurusi cakap, kan? Sebelum Ustaz cakap, baik duduk depan-depan. Tapi tak juga duduk depan tuan-tuan. Itu ahli zikir, payah nak dengar tuan-tuan. Yang tak ahli zikir lagi kan, tuan-tuan. Bukan tempat lain tuan-tuan, sini tu. Boleh faham tuan-tuan? Boleh faham tu? Belum lagi. Tengok anda lagi tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, begini yang saya nak sebut. Orang ahli zikir itu dia mesti ada al-fadlun wal ikhtibarun, iaitu kurniaan dan ujian. Yang saya nak sebut tuan-tuan, hak yang pertama ni, kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia kurniaan Allah Taala? Di antaranya ialah Allah Taala izin untuk bagi kita dalam kita berzikir ni sampai satu masa kita akan tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bila kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, kita kena ingat jangan sampai kena tipu daya. Boleh faham tak? Apa benda Ustaz nak bawa? Ada benda saya nak bawa tuan-tuan. Kalau ikut tajuk ni, mimpi jumpa Nabi. Berapa ramai orang yang mimpi jumpa Nabi tetapi dia tergelincir daripada jalan yang sebenar. Tuan-tuan, kita ahli zikir ni biasanya tuan-tuan Allah bagi keistimewaan untuk mimpi jumpa Nabi yang sah. Tapi apa yang saya nak sebut tuan-tuan hari ni, kesan daripada perkara ini berlaku tuan-tuan, ramai orang yang terkecundang daripada jalan yang sebenar. Contoh macam mana? Baru-baru ni tuan-tuan, saya nak bawa tuan-tuan isu baru-baru ni yang boleh kita jadikan sebagai satu contoh. Sebab saya bawa isu ni tuan-tuan, sebab saya ni biasa tuan-tuan main medsos. Saya biasa, tuan-tuan tak biasa main medsos, saya biasa. Media sosial, kan? Media sosial, bukan sosial tu. Media sosial, kan? Media sosial, tuan-tuan. Itu silap-silap dia jadi macam tu. Jadi tuan-tuan nak sebut tuan-tuan begini. Isu yang terakhir ni tuan-tuan, saya nak bawa untuk kita sama-sama faham begini. Sebagai orang yang ahli zikir, jangan sampai silap. Apabila ada satu orang tok guru tuan-tuan, seorang tok guru ni dekat Malaysia, dia sebut baru-baru ni, kalau tak silap saya tuan-tuan, tarikh dia sebut tu 1 atau 2 November baru ni. Dia sebut tu dekat Kelantan. Saya bawa lah isu ni untuk kita faham secara agama. Dia sebut kat Kelantan ni tuan-tuan, dalam pertemuan dia tu, ketiga itu, boleh tengok akses dekat medsos. Dia kata dia mimpi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia sebut tuan-tuan mimpi dia nampak Nabi SAW datang dalam keadaan mukanya masih ada parut di dalam perang Uhud.
Saya nak quote sikit-sikit tuan-tuan. Mukanya ada parut perang Uhud. Kemudian dia sebut cerita tu dah berlaku 10 tahun dahulu. 10 tahun dulu baru dia sebut sekarang. Kesan daripada itu dia keluar daripada mulut dia tuan-tuan, keluar daripada seorang tok guru tu. Tetapi saya bukan nak tengok yang keluar daripada mulut dia, tetapi yang saya nak tengok yang ada dekat medsos. Yang dekat medsos ni tuan-tuan macam-macam kata. Macam-macam kata. Maklumlah tuan guru tu namanya Tuan Guru Haji Hadi. Dia kena kenal tuan-tuan macam mana benda tu keluar daripada siapa. Jadi Tuan Guru Haji Hadi ni tuan-tuan, dia adalah merupakan seorang ulama. Saya kata ulama. Kenapa? Latar belakang pendidikan dia ambil syariah di Universiti Madinah. Kemudian dia juga master dalam sains politik di Universiti Kahirah Mesir. Dua negara dia pergi, Universiti Madinah dengan Universiti Kahirah Mesir. Universiti Mesir dia ambil sains politik. Kemudian dia ni tuan-tuan jadi timbalan ketua ulama dunia yang dulu diketuai oleh almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ketuanya pun mati dah, tapi dia tak lagi. Dia jadi timbalan. Itu pun dilantik jadi timbalan. Artinya orang dunia iktiraf dia tu. Orang dunia iktiraf. Jadi orang nombor 2. Kemudian dia ni tuan-tuan menulis buku lebih 100 lebih buku tulis. Kita ni tuan-tuan satu pun tak ada. Cuma kertas time kuliah hold tulis. Itu balik entah simpan kat mana wallah. Tapi dia punya tulisan dia telah tulis 100 lebih. Di antara tulisan yang dia tulis tuan-tuan, yang saya sendiri pun ada naskahnya, ialah tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. 3 jilid dia tulis. Kemudian dia tulis sejarah Khulafa Ar-Rasyidin 4 jilid. Seorang-seorang tu, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Seorang-seorang 4 jilid dia tulis, selain buku-buku yang lain. Tuan-tuan, dia tu juga dalam masa yang sama adalah merupakan presiden kepada parti politik dekat Malaysia. Apa yang saya nak sebut tuan-tuan, dekat medsos bila beliau keluarkan kenyataan beliau jumpa Nabi, ada orang yang suka, ada orang yang tak suka. Lawan politik dia mesti tak suka, mesti akan bawa cerita yang kontradik. Saya nak sebut gini tuan-tuan, nak berbeza tak apa, tapi bila dalam bab Nabi, bila dalam mimpi jumpa Nabi, dia ada kaitan dengan Al-Quran, ada kaitan dengan hadis Nabi. Jaga-jaga dalam menanggapi. Silap-silap tuan-tuan, boleh terbang, iman sekali boleh terbang. Nah ini yang kita kena faham betul-betul. Walaupun mungkin ada perbezaan, contohlah tuan-tuan, orang perbezaan politik, tetapi dalam bab agama tuan-tuan, selagi mana orang itu mengucap 2 kalimah syahadat, maka dia adalah saudara kita yang akan dipertanggungjawabkan daripada dunia sampai alam kubur dan sampai hari akhirat. Jadi tuan-tuan, antara benda yang saya nak bawa begini tuan-tuan, dalam medsos tu dia ada kata, dia cuma nak menomah. Apa dia kata? Di antara ciri-ciri ajaran sesat ialah suka bermain dengan mimpi. Di antara ciri-ciri ajaran sesat ialah bersuka main dengan mimpi. Saya nak sebutkan tuan-tuan, memang mimpi ni tuan-tuan, dia tidak boleh dijadikan hujah syariat. Tak boleh. Sebab kita sudah ada hujah yang qat'i, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Memang tuan-tuan tak ada hujah lain kecuali Al-Quran dan hadis Nabi. Mimpi tidak boleh dijadikan hujah. Tetapi Nabi SAW sebut dalam beberapa hadisnya begini. Mimpi ni ar-ru'ya adalah merupakan, dia kata, sittatun arba'una juz'un minan nubuwah. Mimpi itu adalah 46 daripada juzuk kenabian. Kalau mimpi itu adalah 46 daripada juzuk kenabian, maka mimpi itu adalah bisyaratun minallah, habar berita gembira daripada Allah. Ini statement Nabi SAW. Kemudian Nabi juga menyebut, dia kata, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamassalu bih. Siapa-siapa tengok aku dalam mimpi, maka dia sebenarnya melihat aku, kerana syaitan itu tidak mampu untuk menyerupakan dirinya macam aku. Hadis ini disebutkan oleh Imam Tirmizi di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, di dalam akhir hadis yang terakhir. Dalam bab yang terakhir disebutkan hadis ini.
Fa inna syaitan la yatamassalu bi. Syaitan itu tak boleh menyerupakan diri macamku. Bahkan ada pula satu hadis Nabi kata, man tu'ani fil manami faqad ra'ani yaqazatan. Bahkan pernah juga Nabi kata, siapa tengok aku dalam tidur aku, melihat aku dalam tidur, maka dia akan melihat aku dalam jaga. Itu kenyataan daripada Nabi. Maknanya tuan-tuan, orang yang tengok Nabi ni dalam tidurnya, benar itu adalah Nabi SAW. Jadi kalau benar itu adalah Nabi SAW sebagaimana kenyataan dalam hadisnya, jadi kita tuan-tuan bila menanggapi orang yang menimpi jumpa Nabi itu, jaga-jaga. Jangan cepat sangat kita menidakkan. Jangan cepat sangat kita tu tak setuju walaupun orang tu orang yang tak sependapat dengan kita. Kenapa? Sebab Nabi yang kata perkara tersebut. Bukan kita, tapi Nabi yang kata. Silap-silap kita tolak kenyataan daripada Nabi SAW. Menolak kenyataan daripada Nabi, kufur di sisi Allah Ta'ala. Apatah lagi tuan-tuan kita ni ahli zikir yang hari-hari sebut la ilaha illallah. Itu jaga-jaga tuan-tuan. Itu kenyataan daripada Nabi SAW. Apa yang saya nak sebut tuan-tuan, Imam Al-Baijuri menyebut di dalam kitab Syarah Asy-Syama'il Muhammadiyah, dalam kes orang mimpi jumpa Nabi SAW ni tuan-tuan, ada dua pandangan ulama. Satu, siapa pun orang, dia bila mimpi jumpa Nabi tak kira label, itu adalah Nabi. Itu pandangan yang pertama. Siapa juga, orang tu ustaz ke bukan ustaz ke, tok guru ke bukan tok guru, orang biasa, mengikut pandangan pertama daripada Imam Al-Baijuri, maka yang dia mimpi itu adalah Nabi SAW. Kenapa? Sebab Nabi juga kata tak ada orang yang mampu, setan pun tak mampu nak mimpi jumpa, nak menyerupai Nabi SAW. Itu pertama. Yang pandangan kedua mengatakan begini, bahawa orang yang mimpi jumpa Nabi itu, dia tak semua orang. Kenapa? Ada satu hadis yang disebutkan dalam kitab Syarah Al-Baijuri, Syarah Asy-Syama'il Muhammadiyah, Sayyidina Ibnu Abbas, dia pernah ditemui oleh sahabat dia. Dia tanya, sahabat dia kata, wahai Ibnu Abbas, aku mimpi jumpa Nabi. Ibnu Abbas tanya, boleh tak kau cerita dengan aku macam mana sifat mimpi yang kamu jumpa tu? Tolong cerita dengan aku. Cerita, bahaskan dengan aku tu yang kau jumpa tu betul atau tidak Nabi. Tolong cerita dengan aku. Maka orang tadi pun cerita, Nabi ni begini. Dia ceritalah ciri-ciri Nabi. Last kali tu dia kata apa? Dia kata Nabi ni dengan Sayyidina Husain tu suka. Sayyidina Husain tu cucu dia. Jadi dia kata Nabi tu dengan Sayyidina Husain tu serupa, kata sahabat tu. Maka Ibnu Abbas kata, betul lah yang kau jumpa tu Nabi. Berdasarkan kepada asar ini, ulama kata apa? Seorang yang mimpi jumpa Nabi kena cari ulama yang tahu betul tentang Nabi, ceritakan dengan dia supaya dia takbir itu betul Nabi ataupun bukan. Takut-takut tuan-tuan yang kita jumpa tu Ustaz Sofwan, bukan Nabi. Takut-takut kan? Berserban nampak sama tuan-tuan, janggut nampak sama, jubah nampak sama, tapi sekali tengok individu ni bukan. Itu sebab ulama mengatakan bahawa orang yang nak jumpa dengan Nabi ni, dia kena kenal dengan Nabi, kena belajar Syama'il Muhammadiyah, kena tahu sifat-sifat Nabi SAW, supaya yang dia mimpi itu betul-betul adalah Nabi SAW. Jadi kalau kembali kepada statement yang telah dikeluarkan oleh Tuan Guru Haji Hadi, apa dia kata? Aku tengok Nabi itu, parut perang Uhud ada lagi kat muka dia. Tuan-tuan faham apa maksud dia tuan-tuan? Parut perang Uhud tu ada lagi di mukanya. Dia tak terlibat dalam perang Uhud. Dia tahu Nabi dengan dia 1446 tahun jaraknya. Tetapi dia boleh cam. Daripada mana statement dia boleh cam? Pasti mesti mengkaji sejarah Nabi. Mesti baca sejarah Nabi. Mesti baca. Itulah dia. Jadi artinya statement yang dia keluarkan tu bukan main. Jadi jangan curak tuan-tuan kita kerana perbezaan daripada sudut politik, tiba-tiba benda betul daripada dia kita tak boleh terima. Itu bahaya tuan-tuan. Boleh menyebabkan apa? Pertama tuan-tuan, kalaupun kita tak katalah itu adalah benar daripada Nabi, kalau kita tak kata macam tu, kalaulah tuan-tuan, tapi yang sebenarnya biasa kalau jumpa Nabi tu memanglah dia. Kita tak boleh nak kata kalau, tak, sebab Nabi dah kata macam tu. Tapi kalau kita tak boleh terima bab tu, kita ambil satu je contoh, dia tu sendiri sebagai ulama.
Kalaupun kita tak setuju dengan dia daripada dua persepsi. Contoh, daripada diri dia, menghina tubuh batang diri dia berdosa besar. Kenapa? Menghina kejadian Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tak setuju dengan pandangan dia tu. Kalau pandangan dia tu bertepatan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, artinya tuan-tuan kita tolak Al-Quran dan hadis. Menolak Al-Quran hadis Nabi, habis iman tuan-tuan. Sebab tu Nabi SAW pernah kata dalam hadisnya, sayati zamanun ala ummati. Ni tuan-tuan hadis ni biasa saya dengar daripada mulut Tuan Guru Datuk Kiai Haji Suhaili bin Haji Kiai Solihin. Dulu masa saya belajar dengan dia tuan-tuan, dekat pondok ni. Kuliah subuh biasanya dekat Masjid Seri Melong tu, dia mesti ada baca hadis ni. Saya hafal sampai sekarang tuan-tuan. Apa dia kata? Sayati ala nasi zamanun yafiruna minal ulama'i wal fuqaha'i fayabtali Allahu alaihim bisalasati baliyah. Nanti kamu akan dapat satu masa, kata Nabi, kamu akan tengok orang ini dia lari daripada ulama dengan fuqaha. Lari daripada ulama tu mungkin kerana tak minat duduk kuliah, mungkin kerana menyampah dengan ustaz dan ulama tu, dia akan membawa kepada mempertikai dan menghina. Nabi kata akan ada situasi itu. Akan sampai situasi itu. Orang ni dia pertikai para ulama dan pertikai para orang alim. Maka apabila ada benda ni, tuan-tuan kena tengok kata Nabi SAW, fayabtalullahu alim bisalasati baliyah. Maka dia akan ditimpa bala 3 bala. 3 bala dia akan datang. Tuan-tuan cuba tengok 3 bala ni tuan-tuan. Ada tak ada? Zaman kita ke atau tidak? Kita kena tengok. Satu, ayar fa'abar kata ala kasbihi. Allah cabutkan berkat daripada usaha ikhtiar mereka. Ayar fa'abar kata ala kasbihi. Allah cabut daripada berkat daripada kasbihim. Kasbihim ni usaha ikhtiar mereka. Bahasa standard zaman kita ni, Allah cabut berkat ekonominya. Allah cabut berkat rezekinya. Rezeki bukan tak ada tuan-tuan, ekonomi bukan tak ada, tapi Allah cabut berkat rezekinya. Bila Allah Ta'ala cabut berkat rezekinya tuan-tuan, bala ke bukan? Bala ke bukan? Itu yang tadi tu Ustaz Sofwan kata, kebun-kebun juga dinombak macam pakak badan. Kebun-kebun. Saya masuk kat kampung paling tengah ni tuan-tuan, kanan kiri tengok sawit aja. Getah tak jumpa. Jadi memang betul lah kebun-kebun juga tuan-tuan. Tapi ada jenis orang duduk kebun tuan-tuan, dengar bang, dia macam tak dengar tuan-tuan. Nak kata pekat dengar tu lah. Tapi bukan orang sini tuan-tuan, tempat lain. Tapi tu apa? Samima awam. Kita tak suruh mengaku, tapi orang dah mengaku, nak macam mana? Tuan-tuan, ni kita kena tengok betul-betul. Sebab Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada kita dalam Quran macam-macam. Dan Nabi SAW sebut, hadis ini, Tuan Guru selalu sebut dulu tuan-tuan. Kitab ni pun saya dulu belajar tuan-tuan. Hadis yang saya sebut ni ada dalam kitab Syarah Majalis As-Saniyah fi Syarhi Arba'in Nawawiyah. Hadis yang saya sebut ni ada dalam kitab tersebut. Kalau tadi Ustaz Sofwan dia banyak pakai kitab Tanbih Al-Ghafilin. Ini saya sebut dalam kitab Majalis As-Saniyah. Ini pun dulu belajar dengan Tuan Guru Datuk Kiai Haji Suhaili bin Kiai Solihin. Dia sebut hadis ni, nombor 1 antara bala yang akan diterima oleh orang yang benci kepada ulama, mempertikai yang betul-betul, maka pertama sekali dia punya rezekinya Allah Ta'ala cabut keberkatan. Bukan rezeki tak ada, keberkatan tak ada. Kalau rezeki ni tuan-tuan, kalau keberkatan dicabut tuan-tuan, apa implikasinya? Dalam bahasa kita ialah jenis senjata makan tuan. Senjata makan tuan, ataupun dipanggil istilah keris makan tuan. Rezeki ni kalau diberkatnya tak ada tuan-tuan, maknanya dia akan makan tuan punya badan rezeki itu. Maknanya apa tuan-tuan? Rezeki tidak membawa kepada taat, rezeki tidak membawa kepada kita taat kepada Allah. Bahkan rezeki itu makin lama kita cari makin jauh dengan Allah. Duit banyak tapi masjid tak kenal. Kereta besar tuan-tuan, tapi nak singgah kat masjid payah. Tapi kalau Parit Raja tu apa tuan-tuan, nama kedai paling besar ni kan? Parit Raja depan tu. Apa? Target. Saya tak tahu tuan-tuan, target ke apa get kan? Sebab saya bukan orang Parit Raja tu kan. Tapi tadi masa jalan kat Sempang Parit Raja Darat tu tuan-tuan, ada satu mall yang besar tu. Kan, kedai yang besar. Kita tuan-tuan, kedai besar tu padahal besar, sanggup kita singgah. Tapi masjid kadang tak singgah tu. Mall tu tuan-tuan penuh, lalu singgah. Tapi masjid tak singgah. Singgahnya bila tuan-tuan? Time Raya Korban. Itu pun hantar lembu. Pergi masjid, hantar lembu. Lembu dengan dia sampai masjid.
Disembelih pula lembunya kat masjid, kan? Tapi lembu tak masuk masjid. Dengan dia sekali pun tak masuk masjid. Kira-kira dia dengan lembu lebih kurang. Macam itu. Ni tuan-tuan kita dok tengok. Jadi Nabi SAW kata balanya tu ekonomi ya tuan-tuan, Allah cabut berkatnya. Cuba tuan-tuan tengok dekat tempat kita tuan-tuan. Ni contoh nak cara mengira. Cara mengira. Tuan-tuan kan baru-baru ni bulan 11 kan. Baru-baru ni kan ada pembentangan belanjawan negara. Betul tak? Tuan-tuan tahu tak hutang negara tu berapa? Sikit ke mungkin banyak? Okey. Saya nak bagi contoh simple macam ni tuan-tuan. Macam ni. Simple aja. Dia bala tuan-tuan, bala, bukan main-main tuan-tuan. Dia macam ni. Tuan-tuan kalau sebagai mak bapak, tiba-tiba tuan-tuan mati. Ni contoh saja. Ni benda kecil, saya tuan-tuan nak tuan-tuan pandang, kiaskan benda besar. Seorang bapa mati, dia ada kebun. Kebun contohnya nilainya 200,000. Ni contoh. Kebun. Tapi bapa ni masih hidup, dia rajin berhutang. Hutangnya 500,000. Contoh tuan. Mati dia. Hutang wajib bayar tak? Wajib tak? Wajib. Mana duit nak cari? Kebun dia. Kan? Kebun dia. Tapi kebun dia tu 200,000, hutangnya 500,000. Artinya apa? Hutang dia menghabisi kebun dia. Betul tak? Ada tinggal 300, siapa nak settle? Siapa nak settle? Waris dia, kan? Waris dia tu bila dengar bapak mati ni, kepala otak dia, oh mesti aku dapat kebun. Sekali tengok-tengok hutang ada, kena bayar hutang. Sebab kenapa? Duit kebun habis bayar hutang, ada lagi anak tadi wajib bayar tak? Dalam mulut kata celaka betul bapak aku. Kan? Itu. Tak nak contoh tuan-tuan. Celaka betul bapak aku, patut aku dapat kebun, tiba-tiba kena bayar hutang. Siapa buat hutang? Bapak. Yang kena? Baik. Itu kias kecil Kita tengok kias kabir, kias besar. Pemerintah tu bapak tuan-tuan. Waris tu anak. Hutang yang dia tinggalkan agak-agak anak kena tak? Kena tak? Yang itu tuan-tuan, yang kena faham betul-betul. Kenapa ulama kata benci dengan ulama menyebabkan ekonomi itu tidak berkat, yang akan ditanggung oleh semua waris sebagai anak tadi. Boleh faham tuan? Sebab itu tuan-tuan, dalam sebuah negara ni ulama mainkan peranan sama ada rezeki itu berkat ataupun tidak. Bukan sekadar ulama ni kerja kuliah je, bukan. Bukan sekadar ulama ni time wirid dia datang jadi wirid, bukan. Tetapi ulama tu, kenyataan ulama kata apa? Damul ulama masmumatun. Darah badan ulama itu beracun. Bila kata beracun tuan-tuan, siapa minum racun? Matilah dia. Artinya siapa cuba pertikai tuan-tuan, yang jenis ulama betul-betul, bukan ular dalam semak tuan-tuan. Ulama betul-betul. Kerana Nabi kata al-ulama'u umana'ullahu fil ardi. Ulama itu adalah orang yang memegang Allah, memegang amanah Allah di atas muka bumi. Dalam kitab Tanbih Al-Ghafilin disebut al-ulama'u umana'ullahu bi ardi. Ulama itu orang yang memegang amanah Allah di atas muka bumi. Jadi dia perlu menatakan amanah yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama dia kena katakan kebenaran, sama ada orang suka ataupun tak suka. Jadi justru itu tuan-tuan, rupa-rupanya nak cari keberkatan rezeki hidup ni tuan-tuan, kena cari ulama. Kena duduk majlis ulama, kena duduk majlis zikir. Sebab tu tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, orang berzikir ni tuan-tuan pagi, petang, siang, malam, makanya cukup tak cukup? Cukup tak tuan-tuan? Tuan-tuan nanti kalau zikir tuan-tuan sampai khusyuk betul, terlentuk kepala, lepas zikir nanti mesti makan. Tak, saya tengok. Itu confirm itu. Dan itu rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah taala sendiri dah menjamin wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Apa yang ada di atas muka bumi yang melata ni, sama ada manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, Allah taala kata apa? Wa ya'lamu wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah pun yang meletakkan rezeki. Rezeki tu Allah taala tetap. Allah dah settle dah tuan-tuan. Cuma kita ni yakin dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Jadi itu pertama tuan-tuan.
pentingnya majlis ulama, pentingnya ulama. Kenapa? Dia mengundang keberkatan rezeki. Mengundang keberkatan rezeki. Tu tuan-tuan, jaga-jaga. Tapi kita tengok hari ni tuan-tuan, ulama dihina. Itu menunjukkan apa tuan-tuan? Ekonomi ni tak ada. Bukan tak ada tuan-tuan. Ekonomi ni tuan-tuan, daripada mula sampai kiamat tetap akan ada. Yang halal dengan yang haram tetap akan ada. Dua-dua akan ada. Tetapi persoalannya berkat dan tidak. Di situ bergantung kepada kita pandai guna ataupun tidak, hormat ataupun tidak dengan para ulama. Tuan Guru lalu sebut tuan-tuan dalam kuliah dia hadis ni, qiwamud dunya arba'ah. Saya biasanya tuan-tuan kalau dengan Tuan Guru Datuk Kiai Haji Syahidi, yang dia hafal tu siapa? Saya biasa kalau dengar dia sekali tu, saya ingat sampai bila-bila. Kalau tak buat ingat tu memang kena buka kitab tuan-tuan. Kan? Kena buka kitab. Tapi yang biasa saya dengar qiwamud dunya arba'ah, ni biasa disebut. Tiang dunia ni empat. Empat ni kalau ada satu tempat, aman. Tiang dunia tu empat. Satu, dia kata al-umara bi-adli. Pemimpin itu dengan keadilan dia. Tuan-tuan, kalau kita jumpa pemimpin, tuan-tuan jangan minta duit dengan dia. Tuan-tuan minta dia berlaku adil. Itulah yang kena minta. Sebab Nabi kata macam tu. Kalau jumpa dengan pemimpin, jangan minta duit dia. Orang kita ni silap tuan-tuan. Jumpa pemimpin dia minta apa? Dia kata, waduh ni jangan bila nak betulkan ni. Silap tuan-tuan. Yang disebutkan dalam hadis Nabi, pemimpin tu kita kena minta dia berlaku adil. Mesti adil. Kalau dia tak adil, itu tak betul. Goyang dunia tuan-tuan. Tuan-tuan, nak tahu goyang tak goyang ni tuan-tuan, bukan dengan muka senyum. Saya contohkan gini tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, kalau orang tadi Ustaz Safwan kata bini 4, bini 2 tu, kalau dia jalan bermacam belangkas, best tak best tuan-tuan tengok dia? Best kan? Kita yang tak ada bini pun rasa nak berbini. Kan? Kalau rasa yang ada bini satu pun nak tambah satu. Tapi cuba tuan-tuan tengok, itik dalam laut, dalam kolam. Itik dalam kolam. Itik dalam kolam tuan-tuan. Tuan-tuan tengok kalau dia berdua berjantan timur, kalau berenang, cantik je kan? Tapi cuba tuan-tuan tengok dalam kaki dia macam mana. Itik tu kalau berenang, jantan betina, cantik je kan? Cuba tuan-tuan tengok kaki itik kat dalam tu macam mana nak dapat cantik kat atas. Faham tak tuan-tuan maksudnya? Dia nak berenang cantik tu, kaki dia tu menggelepor kat bawah tu. Menggelepor kat bawah tu kan. Nampak cantik je lah. Oh lawa cantik. Tapi bawah kaki tu menggelepor. Tu tuan-tuan. Tu nampak cantik tu. Tapi kat bawah tu menggelepor tak main. Boleh faham tuan-tuan? Sebab tu tuan-tuan, yang saya nak sebut, kalau orang bini dua tu orang kata, bagus, amat. Belum tentu tanya dulu bini dia tuan-tuan. Betul tak? Kalau pemimpin tu kat negara tengok macam senyum bagus je, belum tentu tengok dia punya akaun dia nak tahu macam mana betul, menggelepor tak menggelepor. Boleh faham tak? Ni kias-kias macam ni tak faham tu tak tahu lah tuan-tuan. Saya nak bagi kias senang aja, mudah gitu. Dah bagi kias mudah. Tapi biasalah tuan-tuan ni memang orang tua-tua ni biasa suka berkias. Kan kias sikit dia faham. Dia kalau tak faham ni memang dah arzalil umur. Kalau dah tua-tua ni tuan-tuan, kalau dia tak faham juga tu dipanggil arzalil umur. Tahu tuan-tuan arzalil umur? Oh nanyok jalan balik dia tak ingat mana jalan balik dia. Yang kedua kata Nabi SAW, satu pemimpin kena tengok adil ni. Nombor dua, dia kata al ulama bi ilmihi. Ulama tu dengan ilmu dia. Tuan-tuan kalau jumpa ulama, tuan-tuan jangan tanya, Ustaz ni nak baca apa Ustaz? Jangan tanya Ustaz ni kalau nak dapat bini dua ni nak baca apa? Tak payah. Tapi kalau jumpa dia, tuan-tuan minta ilmu dia. Jangan minta duit dia. Dia tak ada duit tuan-tuan. Ulama ni duit tak ada tuan-tuan. Yang ada ilmu, dengan ulama ni jumpa, minta ilmu dia. Minta ilmu dia. Duit jangan minta. Dia memang tak ada duit. Ya, memang tak ada duit. Nampak macam kaya. Kan? Kereta nampak macam besar. Kan? Tu. Ulama ni tuan-tuan, hidup dia tu Allah Ta'ala jaga. Kan? Bila Allah Ta'ala jaga, tuan-tuan kena faham tu. Ulama kena minta ilmu dia, jangan minta duit dia. Duit tak ada. Kan? Saya dulu pernah tuan-tuan orang tanya, oh Ustaz, duit banyak Ustaz. Kenapa? Tuan-tuan, saya dulu tuan-tuan pernah pakai 2 kereta Mercedes. Mata belalang satu, Mercedes 4 segi.
Orang kata, oh ustaz banyak duit. Tak, itu orang bagi. Tuan-tuan, orang, jadi bila orang bagi, tuan-tuan tinggal bawa, kan senang. Tak gitu tuan-tuan. Yang sendiri punya pun tak sampai masjid, apatah lagi orang tak bagi tuan-tuan. Tak gitu tuan-tuan. Ini kereta besar-besar tuan-tuan, tak sampai masjid. Tapi pelik, Port Dickson boleh sampai. Air papan boleh sampai. Bayang tuan-tuan, paling tengah nak ke air papan tu jauh tuan-tuan. Boleh sampai tak? Siap tanya dia, ustaz, jumpa pula ke air papan. Tapi masa kuliah pun tak jumpa tuan. Itu yang kadang-kadang pelik tuan. Bukan orang sini tuan-tuan, tempat lain. Atau pelik. Apa dia? Oh, lebih kurang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tu nombor 2. Ulama kena minta ilmu dia, jangan minta duit dia. Nombor 3, al-aghniya'u bis-sakhawati. Orang kaya kena tengok kemurahan dia. Orang kaya kena minta duit ni. Tuan-tuan jangan minta ilmu dia. Orang kaya kena minta duit ni. Saya nak tanya tuan-tuan, orang bandar dengan orang paling tengah ni, siapa lebih kaya? Orang paling tengah, betul tak? Orang bandar tu ada kedai je, ada rumah sewa, tetapi orang paling tengah ada kebun sawit tu. Tak gitu tuan-tuan? Jadi bila ada kebun sawit tu maknanya orang kaya. Nabi kata orang kaya tu minta duit dia, betul tak? Betul tuan-tuan? Tu tabung tadi ada tu, jangan lupa tuan. Tu jangan lupa, jangan buat-buat tak nampak. Orang kaya. Betul tuan-tuan. Saya tak minta harta tuan-tuan, tapi tuan-tuan, Allah Ta'ala sendiri minta. Allah Ta'ala sendiri minta, masalul ladzina yunfiqun amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah Ta'ala seperti 7 tangkai padi jadi 700. 7 tangkai jadi 700. Daripada 700 ni Allah Ta'ala kata wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah boleh gandakan lebih daripada 700. Ini ayat tuan-tuan turun pada zaman Nabi adalah peristiwa Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia Nabi khutbah perang Tabuk, perang akhir, supaya sahabat keluarkan harta. Maka Sayyidina Uthman ni datang jumpa Nabi, bawa 700 ekor unta siap dengan peralatan perang. Bagi kat Nabi. Dia kata, Rasulullah ni 700 ekor unta siap dengan peralatan perang, bawa pergi perang. Sikit ke banyak tuan? Kalau ikut satu ekor unta zaman hari ni tuan-tuan 10,000, cuba kali 700 berapa juta? Satu ekor 10,000, 700 berapa juta? 7. Itu untanya belum bekalnya lagi tu. Bekal siap. Sayyidina Uthman bagi kat Nabi. Kemudian dia balik rumah lagi, dia ambil 1,000 dinar duit emas berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, bila Sayyidina Uthman buat macam tu, esok paginya mengikut dalam riwayat turun ayat tadi, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta padanya Allah Ta'ala digandakan oleh Allah Ta'ala bukan sekadar 700, lebih daripada itu. Maka ayat ini turun memuji perbuatan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi keluarkan satu statement, ma darra Uthman bima fa'ala ba'dal yaum. Sayyidina Uthman tidak akan disentuh mudarat selepas apa yang dibuat pada hari ini. Maka dalam sejarah membuktikan Sayyidina Uthman ketika matinya dia tak jatuh miskin. Dia tak jatuh miskin. Kenapa? Dah jaminan daripada Nabi. Sebab tu orang kaya diminta akan hartanya. Tuan-tuan kaya ke miskin? Kaya, alhamdulillah. Tuan-tuan mengaku kaya senang. Alhamdulillah. Selagi tuan-tuan boleh bayar zakat, maknanya kaya. Tapi kalau tuan-tuan dah tak boleh bayar zakat, maknanya fakir. Kalau tak fakir, miskin. Boleh terima zakat. Dia mudah je nak kira kaya dalam Islam ni. Kira kaya Islam ni bukan 4-5 biji kereta, bukan rumah besar. Dia mampu bayar zakat tu maknanya dia kaya. Mampu bayar zakat. Jadi tuan-tuan ni dah biasa puluhan tahun bayar zakat. Orang kaya kena minta hartanya. Dan Nabi kata nombor 4, wal fuqara bi du'aihi. Orang fakir tu dia kena minta doa. Jumpa orang fakir, jangan minta duitnya, dia tak boleh nak minta, cuma minta doanya. Ni empat kelompok ni kata Nabi, kalau dia boleh serasi, negara itu aman. Kalau dia boleh join ni 4 perkara, aman. Tapi kalau pemimpin dengan ulama belaga, itu maknanya negara tak aman. Tuan-tuan, ini sipir Nabi kata. Itu sipir Nabi kata.
Tuan-tuan jangan baca dekat medsos. Medsos ni kadang menipu banyak tuan-tuan. Tapi kena baca hadis Nabi. Ni sipir yang Nabi kata. Nak tengok macam mana, boleh tak pemimpin dengan ulama, dengan orang kaya, dengan orang miskin duduk semeja? Kalau boleh, aman. Kalau tidak, memang tidak aman. Boleh faham tuan? Kerana Nabi kata nombor 2 tu akan berlaku. Apa dia? Bila orang benci kepada ulama. Bala nombor 2. Wa yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Kamu akan menyaksikan pemimpin yang zalim sebagai pemimpin memimpin rakyat. Itu bala nombor 2 tuan. Bila ulama ni belaga, bila pemimpin belaga dengan ulama, artinya apa? Pemimpin tu jahat. Siapa kata? Nabi kata. Nabi. Saya nak sebut tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tak ingat satu peristiwa ni dulu? Mungkin tuan-tuan kenal satu orang ulama. Namanya Datuk Ishak Barun. Kenal? Bekas mufti negeri Selangor. Kan? Datuk Ishak Barun. Kalau cakap tu slow dia. Saya cakap getar tuan-tuan. Tapi Datuk Ishak Barun ni cakap slow je. Saya pernah berceramah dengan beliau. Saya berceramah dengan beliau kalau tak silap 3 kali tuan-tuan. Satu di panggung, satu lagi di Keluang. Saya pernah berceramah dengan dia. Satu lagi di tempat saya sendiri. Maka berceramah dengan dia slow je bercakap. Tuan-tuan, saya nak sebut ni kronologi peristiwa. Dia ni tuan-tuan, dulu mufti negeri Selangor. Dia cuma tegur Perintah Negeri Selangor sikit aja. Jangan adakan Ratu Cantik tu. Masa tu bulan 12 saya ingat. Ratu Cantik Miss Universal. Tuan-tuan tahu Miss Universal? Haji tahu je? Tahu je? Oh hebat tu. Orang ahli zikir kalau tahu tu hebat. Kan? Miss Universal tu tuan-tuan. Kalau kita tanya tahu. Oh hebat orang ahli zikir. Miss Universal tu hebat kan? Tu. Pak Yai Fauzan kalau orang ahli zikir dia kenal Miss Universal tu hebat. Dia betul. Kasap. Tuan-tuan, ustaz yang bercakap tu pun dia tahu. Ustaz kat depan yang cakap dia kena tahu. Ustaz zaman hari ni, zaman contemporary, dia kena tahu semua tu. Kalau tak boleh nak cerita dalam kuliah. Tu tuan-tuan, dia tegur tu je Miss Universal tu. Pertandingan Ratu Cantik. Nak kata cantik macam mana tuan-tuan pakai seluar dalam je. Tak gitu tuan-tuan. Ustaz mahu pun tahu. Ya betul. Tuan-tuan, walaupun pakai seluar dalam boleh tuan-tuan, serban boleh tercabut tuan-tuan, jangan main-main. Tasbih boleh tercempak tuan-tuan. Apa? Gitu je. Berapa je bini? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia tegur tu je. Tetapi dia kena bercakap. Tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan ulama ni tuan-tuan dia cakap, dia sikit aja cakap. Tapi tuan-tuan belum tentu orang boleh dengar, boleh terima. Tetapi tuan-tuan kenyataan dia tu boleh mendatangkan jadi bala. Apabila ulama menegur orang tak nak dengar tuan-tuan, maka dia jadi bala. Balanya apa tu? Wa yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Akan ada yang memimpin itu pemimpin yang zalim. Saya nak sebut tuan-tuan pemimpin zalim ni macam ni. Saya bagi contoh, simple je. Kat mana-mana saya bagi contoh macam ni. Tuan-tuan tengok John Bidil, tuan-tuan kenal John Bidil. Saya suka bagi contoh tu biasa. John Bidil, tuan-tuan kenal John Bidil. Presiden Amerika tu. Kan kalau tuan-tuan tengok dekat TV dia keluar pakai baju kot, pakai tie, pakai baju kot. Kan cantik tuan-tuan kan? Ada nampak macam muka Samsung kan tuan? Tak nampak kan? Tak nampak. Tapi dialah yang bawa senjata bunuh orang Palestin tu Islam tu. Dialah yang hantar tentera tu yang membunuh orang Islam. Jadi tuan-tuan dia tu muka Samsung tu. Sebab tu tuan-tuan yang disebutkan oleh Nabi, Samsung tu bukan mesti namanya gangster. Kan? Tapi Nabi kata bila ulama orang pertikai, bila ulama orang tak hormat, maka pemimpin yang zalim tu akan memimpin. Itu kenyataan Nabi. Siapa pun dia. Itu tuan-tuan. Yang ketiga, kata Nabi wa yakhruju minad dunya bi iman. Maka dia akan keluar daripada dunia tanpa iman. Keluar daripada dunia tanpa iman tu maknanya murtad. Berapa ramai tuan-tuan orang hari ini tuan-tuan semua mereka tuan-tuan mengaku Islam tetapi mempertikai agama. Sebab itu tuan-tuan tadi sebelum saya sampai ke sini saya sempatlah tuan-tuan baca tengok dekat Facebook tu ada satu statement tuan-tuan dia kata apa? Tuan-tuan kalau tengok kat Facebook tu ada satu nama orang Inggeris. Kan? Orang Inggeris
Nama dia siapa pula nama dia tuan-tuan? Saya tadi pagi ingat. Nama dia Samuel. Samuel. Tahun 1886 hingga 1225. Kalau tak silap tuan-tuan Samuel. Siapa dia ni? Dia ni tokoh misionari Kristian. Tokoh misionari Kristian. Apa dia kata? Kita nak menghancurkan Islam, kita jangan bunuh Islam. Kita nak hancurkan Islam, jangan bunuh orang Islam. Tetapi kita jadikan orang Islam yang tak faham Islam. Itu kata dia. Itu ahli fikir misionari Kristian. Dia kata nak bunuh Islam tu, jangan kita bunuh orang Islam, tetapi kita jadikan orang Islam yang tak faham Islam. Nama Islamnya ada, tetapi ikut Islamnya tak ada. Tuan-tuan, nama Islamnya ada, tetapi gambaran Islam tak ada. Yang itu tuan-tuan merupakan satu benda yang dibuat oleh orang-orang barat untuk menjatuhkan, ataupun dalam bahasa kita macam ni dia punya kias. Nak tebang pokok kena cari kapak ulunya kayu. Boleh faham tuan-tuan? Nak tebang pokok kena cari kapak yang hulunya. Faham tuan-tuan maksud tu? Jadi nak jatuhkan Islam kena cari orang Islam yang tak faham Islam untuk jatuhkan. Ini kenyataan siapa? Orang barat. Berlaku pada kita hari ini tuan-tuan. Sebab apa? Golongan yang mengaku Islam tapi akidah dia hilang. Hari ini berlaku tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, hari tu tuan-tuan saya mengikuti kursus undang-undang Jabatan Agama Islam Negeri Johor baru hari tu. Dekat Batu Pahat juga tuan-tuan. Apa dia kata sebut? Antara perkara yang berlaku dekat dunia hari ini dekat negeri Johor ni ialah ada ajaran sesat. Ada ajaran orang mengaku Islam tetapi tak nampak amalan Islam. Tuan-tuan, dekat tempat kita ni banyak berlaku. Dekat negeri Johor. Tu yang tuan-tuan pernah sebut, tuan-tuan kan pernah berlaku kat Johor ni tuan-tuan. Orang kahwin bini 10. Pernah dengar? Orang kahwin bini 10. Pernah dengar? Siapa namanya? Siapa? Abu Talib ke Talib? Abu Talib ke Talib? Ayah dia Fauzan pun dah lupa. Abu Talib kan? Bini 10. Kalau tuan-tuan tanya tuan-tuan, bini 10 tu dia ikut ayat Quran ke tak? Ikut ayat Quran? Dia ikut ayat Quran. Ikut ayat Quran. Kalau tanya dia mana ayat Quran yang dia ikut kata 10, dia mesti baca fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kan? Bila tanya kenapa Quran yang 10, tu Quran kata nikahilah akan perempuan yang baik itu 2, 3, 4. Kalau tak boleh 1. Dia punya tafsir apa? 2 campur 3 campur 4 campur 1. Jawapannya 10. Tu ikut ayat Quran. Tetapi kenapa yang tak kenanya tu? Salah tafsir ayat. Tu. Ada nanti keadaan orang ialah mereka bukan tak ikut Quran, tetapi salah faham terhadap Al-Quran. Orang mereka bukan tidak Islam, tapi salah faham terhadap Islam. Ini yang disukai oleh misionari Kristian Barat, tuan-tuan, untuk menghancurkan Islam. Tuan-tuan, kita tengok zaman kita hari ini. Tuan-tuan, jangan main-main tuan-tuan. Zaman hari ini disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi kata apa? Latan kudal orang Islam orwatan. Nanti kamu akan nampak bahawa ikatan Islam itu diuraikan, diporak-porandakan satu persatu. Fa'awaluhun al-hukmu wa akhiruhun as-salat. Awal-awal itu hukum Allah, akhir sekali semayang. Ini kenyataan daripada Nabi SAW. Akhir sekali semayang. Cuba saya nak tanya tuan-tuan. Ini contohnya. Ini bukan nak petikai. Cuba fikir. Kan? Akhir sekali semayang diperkotak-katik kan. Agak-agak tuan-tuan, kalau hari Jumaat, kau cuti hari Ahad, semayang Jumaat macam mana? Tak, saya nak ceritakan cerita semayang diperkotak-katik kan. Agak-agak tuan-tuan, hari Jumaat kerja, hari Ahad cuti. Jumaatnya macam mana? Tuan-tuan kena fikir bukan Jumaat ahli zikir. Ahli zikir ni memang biasa tuan-tuan. Jumaat ni dia jaga. Tapi orang pejabat macam mana? Orang sekolah macam mana? Itulah Nabi kata besok akhir zaman yang diganggu ialah mula-mula hukum akhir sekali semayang, slow je. Tak gitu tuan. Ini benda yang kita kena ada fikir dalam kepala otak kita. Sebab kenapa? Itu tuan-tuan kita duk tengok anak kita pergi sekolah, hari Jumaat cuti, senang juga dia semayang. Tapi kalau hari Jumaat sekolah, agak-agak dia macam mana tuan-tuan? Nak balik tu kan? Satu, yang duduk kat pejabat,
Keluar pejabat pukul berapa tuan? Keluar pejabat untuk sembahyang pukul 1. Kan? Sekarang ni sembahyang 12.56. Kan? Nabi kata dalam hadis sahih, orang kalau pergi sembahyang Jumaat ni, dia akan dapat pahala seekor unta kalau datang pukul berapa? Lepas subuh tu. Lepas subuh sembahyang dah habis wirid, tak balik, tunggu sampai dapatlah seekor unta. Kalau dia waktu kedua, dapat seekor lembu. Kalau waktu ketiga, dapat seekor kambing. Kalau waktu keempat, dapat seekor ayam. Kalau waktu kelima, dapat telur. Kalau telur pun tak dapat apa? Tu bawa telur aja tu kan. Dan dalam hadis sahih mengatakan bahawa apabila imam tu masuk dalam masjid, dia nak sembahyang baca khutbah, malaikat tutup. Tak nampak ke tuan-tuan sembahyang dia perkotak-katikan sikit. Nampak tak? Nak kata tak boleh sembahyang sangat, tak boleh. Bahkan hari tu ada satu tuan-tuan, saya tengok dalam satu statement tuan-tuan, orang tuan-tuan cuba nak fikir tukar sembahyang Jumaat hari Sabtu. Tuan-tuan, dalam statement berita tuan-tuan ada tu. Orang nak bincang kata tukar sembahyang Jumaat hari Sabtu, sedangkan Quran kata inna solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu Allah Taala tetapkan waktunya, bukan waktu ikut kita, Allah Taala tetapkan. Tiba-tiba manusia nak tukar waktu lain. Tuan-tuan, ni gilanya tak manusia tuan-tuan. Ni zaman kita. Sebab tu penting duduk dalam kuliah ni, tu penting ikut ulama tuan-tuan, kena mengikuti peringatan-peringatan seperti ini. Ini tuan-tuan. Sebab tu ustaz dia kena ikut juga suasana semasa. Nak tahu tu, nak cerita. Yang biasanya tuan-tuan kadang-kadang orang dah ahli zikir ni, bila dia pegang tasbih tu tuan-tuan, dia dah ingat kubur dengan akhirat. Dia tak ingat keliling tu. Jadi ustaz kena ingatkan. Masing-masing dah subhanallah, dah masuk dalam kubur tu. Subhanallah, dah ingat akhirat tuan-tuan. Kadang kiri tu dah tak ingat lagi dah. Tak gitu tuan-tuan. Nah ini tuan-tuan, kita kena ingat betul-betul apa yang sedang berlaku pada hari ini. Saya ni tuan-tuan kalau cakap tak kita nak berhenti, tapi pukul jam 10.46. Jadi tadi dia beritahu tuan-tuan saya cakap lebih sikit aja. Saya kena cakap lebih sikit. Jadi saya tengok tadi ustaz cakap tadi tuan-tuan lebih kurang 40 minit. Jadi saya lebih sikit. Saya lebih sikit, saya rasa ni dah lebih banyak. Sebab saya ni biasa tuan-tuan, saya cukup cam siapa yang mengajar saya. Contoh guru saya cukup kenal. Jadi biasanya saya mengikuti apa yang tok guru saya sebut. Kan? Bila dia kata sikit-sikit lah. Bila dia kata banyak-banyak. Kalau dia kata ikut ustaz lah. Itu lain cerita tu kan. Kalau ikut ustaz tu selagi ustaz tak nak berhenti. Tapi bila kata sikit tu biarlah padan-padan tuan-tuan kan. Saya tengok tuan-tuan ni pun daripada bersila dah tukar bersila dah. Daripada duduk dah pergi keluar tuan-tuan. Keluar masuk. Ustaz macam tak faham macam tu. Kan? Kita punya ketua wirid pun dah ada tuan-tuan kat belakang tu. Tunggu. Jadi saya tuan-tuan bukan nak cerita panjang, tapi itu di antaranya. Cuma yang saya nak nasihatkan untuk diri saya tuan-tuan. Mutaakhir ini antara isu yang timbul dari tuan-tuan, cerita pasal mimpi jumpa Nabi. Jaga iman kita. Jangan sampai tuan-tuan kita salah menanggapi. Jangan sampai kita menolak. Itu adalah peringatan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin kita tuan-tuan orang yang duduk kuliah ni faham. Tetapi tuan-tuan, cuba tuan-tuan kita tanya orang yang biasa main dengan medsos. Sekali keluar berapa follower tuan-tuan? Sekali keluar tu berapa lagi follower? Sekali keluar tuan-tuan follower, ada jenis orang follower tu 1,5 juta. Ada jenis orang tu follower 1 juta. Bayangkan sekali keluar dengan satu statement berapa ramai yang ikut. Bukan sikit tuan-tuan tu. Bukan sikit. Itu yang kita kena ingat betul-betul. Jadi artinya Nabi dah kata dengan kita, Islam ni akhir zaman nanti dia akan bangkit. Tapi sebelum dia bangkit, orang kacau dulu. Orang kacau. Tuan-tuan kena jaga. Saya ni bukan nak komen tuan-tuan. Komen cuti kan? Cuti kita mungkin kita tak tahu lagi 2025 cuti lagi satu Ahad kan? Tapi saya terasa terpanggil untuk cakap macam ni tuan-tuan. Saya bukan komen tuan-tuan, saya nak cerita. Dalam hadis Bukhari
Pernah satu kisah disebut, Sayyidina Umar didatangi oleh orang Yahudi. Orang Yahudi datang jumpa Sayyidina Umar. Ini kisah ni terkenal. Orang Yahudi ni tanya satu soalan dengan Sayyidina Umar. Dia kata, Umar, aku nak tanya kau, kalau kau boleh jawab soalan aku ni, maka aku akan jadikan jawapan kau tu sebagai satu pegangan dan hari raya kepada kami. Apa dia kata? Ada satu ayat dalam kitab kamu tu, kalau kau boleh beritahu aku hari turunnya dan di mana, maka aku jadikan hari tu hari raya. Dia yang cakap ni orang Yahudi. Disebut dalam Sahih Bukhari tuan. Maka Umar tanya, apa ayat tu? Maka dia membaca, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Ayat 3, juzuk yang ke-6 surah Al-Maidah. Ayat ini bila ditanyakan kepada Sayyidina Umar oleh orang Yahudi, maka Sayyidina Umar jawab. Dia kata, ayat yang kau tanya ni turunnya dekat padang Arafah, hari ni adalah hari Jumaat. Maka orang Yahudi kata apa? Kalau aku tahu di mana dia turun dan hari apa, aku akan jadikan hari itu ialah hari raya. Orang Yahudi pun tuan-tuan nak jadikan Jumaat sebagai hari. Bila kata hari raya tuan-tuan, soalan saya, hari raya kerja ke cuti? Datang. Boleh faham tuan-tuan? Itu sejarah tu satu. Sejarah. Yang kedua, hadis yang disebutkan oleh Nabi tadi, yang saya sebut tuan-tuan. Pergi pukul pagi, dapat seekor unta. Time kedua, lembu. 3, kambing. 4, ayam. 5. Itu semuanya menunjukkan pergi awal sembahyang. Tapi kalau tuan-tuan ada pejabat nak dapat awal macam mana? Silap-silap, telur pun tak dapat. Tak gitu tuan-tuan. Pergi pejabat, panskat. Betul tak tuan-tuan? Sembahyang ada tak panskat tuan-tuan? Sembahyang ada panskat tuan-tuan? Ya Allah Ta'ala kata, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu ada waktu yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Itu jelas. Itu panduan yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Saya tak komen tuan-tuan. Cerita ni nak bawa cerita bagaimana dalam Islam tentang konteks hari Jumaat. Sehingga ulama yang bernama Imam Asyuti, dia tulis satu kitab nak cerita pasal Jumaat. Nama kitabnya Nurul Luma'ah fi Fadail Jumaat, fi Khasaisil Jumaat. Dia tulis Jumaat ni ada 25 khasais. 25 bukan satu tuan. Itu siapa kata? Imam Jalaluddin Asyuti dalam kitab Nurul Luma'ah fi Khasaisil Jumaat. Sama macam tu disebut tuan. Jadi maknanya tuan-tuan, kita nak sebutkan Allah dah bagi panduan dalam Quran. Allah juga, Nabi juga dah bagi panduan dalam hadis ni. Ulama juga telah mengkomen dalam kitab-kitabnya. Maka kita telah mendengar dalam kuliah-kuliah para ulama. Jadi artinya tuan-tuan, kita jangan sampai tak faham pula kenyataan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa cukuplah pada tu tengah hari ni. Dah tengah hari ni punya tuan-tuan 10.52 lah. Kan? Nak cakap lagi boleh tuan-tuan. Saya tengok Ustaz Sofwan pun dah tunggu. Tuan-tuan, tu khusyuk tu tuan-tuan. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan bukan tak ada panjang-panjang tuan-tuan, insya-Allah. Kalau tuan-tuan nak dengar sambungan cerita ni tuan-tuan, ada lagi besok dekat Masjid Sungai Lurus. Besok Masjid Sungai Lurus Senggarang. Kalau tak silap ikut jadual saya besok ada kat sana tuan-tuan. Haul dekat Sungai Lurus. Jadi kalau hari ni tuan-tuan tak rasa kuat, jumpa besok pagi insya-Allah tuan-tuan. Kan? Alah tuan-tuan pula kata macam mana tak, saya nak cuti, nak kerja. Tuan-tuan, rezeki Allah Ta'ala tangguh. Jangan jimbang tuan-tuan. Kan? Lembu yang tak ada panskat pun perutnya lebih besar, makannya cukup. Kan? Tak gitu tuan-tuan. Cicak yang lebih kecil pada kita, sayap pun tak ada. Iktikaf paling lama dekat masjid cukup. Nak bagi contoh tuan-tuan, nak bagi haiwan paling besar lembu tu lebih besar pada kita. Nak bagi contoh haiwan lebih kecil pada kita. Hak mana cicak tu, duduk kat masjid kepak tak ada, makan cukup, iktikaf lebih lama daripada dia. Kan? Banding kita. Kalau itu pun kita nak ambil ibrah tuan-tuan, macam mana akal yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi sekadar itulah tuan-tuan untuk pagi ini. Ampun maaf berpunca kalau ada keterlanjuran kata. Moga-moga sedikit dengan maklumat tadi dapat memberikan kepahaman dan juga memberikan ilmu. Moga jadi panduan untuk kita dunia akhirat insya-Allah. Jadi sekadar itu aku qaulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.